Rabu, 14 hari bulan Januari tahun 1976, bersamaan 12 Muharram tahun Hijrah 1396, hari yang amat sedih bagi rakyat Malaysia. Pada hari tersebut, Tun Haji Abdul Razak bin Datuk Husin, Perdana Menteri Malaysia kedua, kembali ke rahmatullah di London. Allahyarham berusia 53 tahun dan meninggal dunia akibat penyakit leukemia. Seluruh negara diselubungi suasana amat muram. Hari bulan Januari, jenazah Allahyarham dibawa pulang ke tanah air. Sebuah kapal terbang khas MAS membawa pulang jenazah Allahyarham. Kapal terbang tiba pada pukul 5.30 petang di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang dan Perdana Menteri yang baru Datuk Hussein On ialah antara yang menunggu. Suasana sedih dan pilu menyelubungi lapangan terbang. Lapangan terbang penuh sesak dengan berpuluh ribu rakyat semua kaum, semua lapisan masyarakat. Awal-awal lagi, mereka menunggu kepulangan jenazah pemimpin yang dikasihi dan disanjung tinggi. Suara tangisan kedengaran di sana-sini dan wajah setiap rakyat kelihatan begitu muram sekali. Sebaik sahaja kapal terbang berhenti, Baginda Sultan, Datuk Husin dan keluarga Allahyarham menaikinya untuk menyambut Tuh Puan Braha. Tuh Puan Braha serta 3 orang anaknya ada bersama Allahyarham semasa Allahyarham menghembus nafas terakhir. Sungguh pun saat ini ialah yang paling menyayat hati bagi Tuh Puan Braha, namun beliau tetap menghadapinya dengan tabah. Beliau dibimbing turun oleh Tuh Puan Zainon, adik iparnya, dan Tuh Puan Rashikin, balu Allahyarham Tun Dr. Ismail. Keranda jenazah Allahyarham yang diselimuti dengan bendera negara diturunkan dari kapal terbang. Turut menyertai jenazah dari London ialah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Tengku Ahmad Withouden dan Setiausaha Negara Tan Sri Kadir Syamsuddin. 23 orang pegawai tentera berpakaian seragam dengan diketuai oleh Kapten Rajab Muhammad Akhir mengusung jenazah ke kereta jenazah yang sedang menunggu. Sebaik sahaja usungan bergerak, ramai orang mencucurkan air mata. Kemudian bermulalah perjalanan membawa jenazah Allahyarham ke Seri Taman, tempat kediaman rasmi Perdana Menteri. Kereta jenazah bergerak dengan perlahan-lahan untuk membolehkan orang ramai melihatnya. Memang ramai yang melihatnya tidak dapat menahan rasa hiba mereka. Beribu-ribu orang lagi telah menunggu di jalan-jalan yang dilalui oleh kereta jenazah itu. Semasa hayatnya, Allahyarham sentiasa mendapat sambutan hangat di mana sahaja melawat.
ramai berbaris di jalan-jalan raya untuk menyambut ketibaannya. Hari tersebut, mereka menyambutnya buat kali terakhir. Dari lapangan terbang, ramai yang mengiringi jenazah dengan menaiki berbagai kenderaan. Jenazah Allahyarham tiba di Seri Taman selepas waktu maghrib. Kali terakhir Allahyarham meninggalkan rumah ini ialah pada pertengahan bulan Disember tahun 1975 untuk mendapatkan rawatan perubatan di luar negeri. Allahyarham mengidap penyakit tulang selama 6 tahun dan barah selama beberapa bulan. Hal ini dirahsiakannya kerana memang perangainya tidak suka menyusahkan orang. Oleh itu, kepergiannya mengejutkan seluruh negara. Jenazah Allahyarham kemudian diusung ke bilik rehat dan diletakkan atas sebuah pentas khas. Keranda jenazah diselimut dengan kain putih satin. Di rumah inilah juga rakyat dari bandar dan kampung datang berduyun-duyun setiap kali Allahyarham menyambut hari jadinya. Setiap yang datang disambut dengan mesra. Ucapan takziah datang mencurah-curah bukan sahaja dari rakyat, bahkan juga dari pemimpin negara-negara sahabat. Semuanya merasai kehilangan sesuatu yang sukar dicari ganti. Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong sama-sama berangkat menziarahi jenazah Allahyarham. Begitu juga Baginda Sultan Pahang yang telah mengiringi jenazah dari lapangan terbang lagi. Selama 20 tahun, Allahyarham telah mengabdikan diri untuk membangun nusa dan bangsa. Setiap rakyat merasai hasil usahanya untuk membawa kemakmuran kepada tanah air. Dunia luar menghormati kebijaksanaan dan ketegasannya. Anugerah-anugerah yang diterima oleh Allahyarham dari negara sendiri dan juga negara-negara asing menunjukkan betapa banyaknya jasa yang dicurahkannya kepada nusa dan bangsa dan juga dalam memupuk persahabatan dengan dunia luar. Subuh Jumaat, jenazah Allahyarham dibawa ke bangunan Parlimen untuk membolehkan rakyat dan pemimpin-pemimpin luar negeri memberi penghormatan terakhir.
Jenazah Allahyarham diletakkan di Dewan Bankuet Parlimen. Allahyarham dilahirkan di Pulau Keladi, Pekan, Pahang pada 11 hari bulan Mac tahun 1922 dan mendapat didikan awal di Sekolah Melayu Pekan. Semasa kecil, beliau terpaksa berjalan kaki ke sekolah sejauh 4 batu. Setelah bersekolah di Pekan, beliau masuk Maktab Melayu di Kuala Kangsar. Beliau dihadiahkan beasiswa untuk melanjutkan pelajaran di Raffles College, Singapura dan selepas itu menuntut ilmu undang-undang di England. Allahyarham lulus peperiksaan dalam ilmu undang-undang dalam tahun 1949. Semasa menuntut lagi, Allahyarham telah menunjukkan bakatnya sebagai pemimpin. Setelah tamat belajar, beliau pulang ke tanah air dan sejak itu mencurahkan bakti kepada negara hinggalah ke saat terakhir. Jasa dan khidmat Allahyarham kepada nusa dan bangsa memang tidak terhingga. Beliau sentiasa berdamping dengan rakyat, sentiasa ke sana sini meninjau keadaan mereka, berbincang dengan mereka, dan selepas berbincang, beliau akan ke rumah mereka untuk sama-sama menjamu selera. Kini, beliau tidak bersama kita lagi. Ketiadaannya amat dirasai. Kini, yang dahulunya dikunjungi, datang untuk menziarahinya. Bukan sahaja yang rapat dengannya, bahkan juga yang mengenalinya dari jauh. Semuanya datang untuk memberi penghormatan terakhir mereka. Mereka yang datang terdiri dari berbagai kaum dan keturunan dan dari segenap lapisan hidup. Ini sesungguhnya mencerminkan betapa Allahyarham memperjuangkan kepentingan rakyat dan disayangi oleh rakyat pula. Hari Jumaat diisytiharkan hari kelepasan am di seluruh negara. Syarikat-syarikat bas mengadakan perkhidmatan percuma ke bangunan parlimen. Pengangkutan yang disediakan tidak mencukupi kerana terlalu ramai yang hendak datang. Tidak kira agama apa yang dianuti, semuanya yang datang mendoakan semoga Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang akan melimpahi rahmat-Nya atas roh Allahyarham. Datuk Hussein dan isterinya Datin Suhaila. Ramai pemimpin negara-negara asing turut memberi penghormatan. Perdana Menteri Negeri Thai, Kukrit Pramod, mensifatkan kematian Tun Razak sebagai kehilangan rakan karibnya. Beliau menganggap Allahyarham sebagai pemimpin besar di kalangan negara ASEAN serta sahabat baik Thai. Presiden Suharto dari Indonesia merasa terkejut dan sedih atas kepergiannya. Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, berkata, Tun Razak adalah pemimpin terkemuka dan dihormati. Beliau juga mensifatkan sumbangan Allahyarham terhadap kemerdekaan dan pembangunan Malaysia sebagai babak cemerlang dan sejarah Malaysia. Presiden Marcos dari Filipina berkata, Allahyarham adalah negarawan yang berdaya cipta dan daya imajinasinya tinggi. Allahyarham, katanya, bercita-cita mewujudkan Asia Tenggara yang aman, makmur dan damai. Cita-cita itu, katanya lagi, bukan sahaja menjadi impian rakyat Malaysia, tetapi juga seluruh rakyat Asia Tenggara. Tengku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia pertama dan pemimpin yang didampingi oleh Allahyarham dari mula lagi. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Duli Yang Maha Mulia Raja dan Raja Perempuan Perlis. Duli Yang Maha Mulia Sultan dan Sultanah Kedah. Duli Yang Maha Mulia Sultan dan Tengku Ampuan Pahang.
Gough Whitlam, Ketua Pembangkang Parlimen Australia. Rombongan dari Jepun. Banyak lagi negara menghantar perwakilan masing-masing. Di luar, beribu orang berbaris menunggu giliran untuk masuk ke bangunan parlimen. Dalam kesungguhan mereka hendak masuk, mereka bertolak-tolak dan dalam keadaan kelam kabut, ramai juga yang cedera dan terpaksa pula dirawat. Pada kira-kira pukul 11 pagi, jenazah Allahyarham diusung keluar untuk dibawa ke makam pahlawan di Masjid Negara. Ramai yang tidak dapat masuk. Mereka menunggu di luar untuk melihat jenazah. Jenazah Allahyarham diletakkan di atas sebuah kereta meriam. Inilah perjalanan terakhir bagi Allahyarham. Batalion ke-9 Askar Melayu Diraja memberi penghormatan lalu. Pancaragam Pusat Askar Melayu Diraja mendahului kereta meriam. Tetapi pasukan itu tidak memainkan sebarang lagu. Beratus ribu orang rakyat semua kaum berbaris di sepanjang jalan atau mengiringi jenazah dengan air mata berlinangan. Kereta meriam ditarik perlahan-lahan oleh 20 orang anggota pasukan meriam. Perjalanan jenazah melalui Jalan Parlimen, Bulatan Dato' On, Jalan Raja, Jalan Hishamuddin dan seterusnya ke Masjid Negara. Tuan Puan Braha serta anak-anaknya mengiringi jenazah dari belakang.
Tepat pukul 12 tengah hari, jenazah lalu di hadapan bangunan sekretariat. Ketibaan jenazah di masjid disambut oleh kawalan kehormatan terdiri dari 102 orang pegawai dan anggota polis serta beribu-ribu orang rakyat yang menunggu di perkarangan masjid, di dalam masjid dan sekeliling makam pahlawan. Selepas sembahyang Jumaat, jenazah Allahyarham dibawa dari bilik imam besar ke Dewan Sembahyang untuk dilangsungkan pula sembahyang jenazah. Selepas itu, jenazah Allahyarham diusung ke makam pahlawan. Allahyarham disemadikan bertentangan dengan rakan seperjuangannya, Allahyarham Tun Dr. Ismail. Suasana sepi dan pilu dirasai apabila liang lahat di kampus. Dan kemudian
anak-anak Allahyarham meletakkan ketulan tanah atas pusara ayah mereka yang disayangi. Upacara pengkebumian dimulakan oleh Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk Syekh Mohsin, dan talqin dibacakan oleh Imam Besar Masjid Negara, Haji Muhammad Syahir. Isak tangis sayu kedengaran dan ramai menitis air mata ketika Toh Puan Braha menabur bunga dan merenjis air mawar di atas pusara Allahyarham. Ini diikuti oleh Datuk Najib, anak sulung Allahyarham. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong juga menabur bunga dan merenjis air mawar. Diikuti pula oleh Baginda Sultan Pahang. Dan Perdana Menteri Datuk Hussein On. Dari Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Semoga Allah mencucuri rahmat atas ruh Allahyarham dan dimasukkan Allahyarham dalam golongan orang-orang yang saleh.